Akibat bergaduh di hadapan sebuah restoran di Bandar Baru Permas Jaya Masai pada Isnin lalu, 5 lelaki ditahan di 4 lokasi berbeza sekitar Johor Bahru semalam dan kemarin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raub Selamat berkata, siasatan awal mendapati punca kejadian berlaku kerana perselisihan faham antara kesemua suspek. Hasil semakan, seorang daripadanya mempunyai 2 rekod kes dadah dan 1 kes jenayah. Turut dirampas 2 buah telefon bimbit dan 2 batang kayu rotan yang digunakan ketika pergaduhan. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian boleh disalurkan ke Balai Polis berdekatan. 3 ahli geng Cik Wan mengaku bersalah menceroboh, melakukan khianat dan menghalang tugas penjawat awam tahun lalu. Pengakuan dibuat Muhammad Ikhwan Muhammad Sharif, 33 tahun, Muhammad Badri Muhammad Azmi, 23 tahun dan Muhammad Safwan Muhammad Nur, 33 tahun di hadapan Magistrat Muhammad Fitri Mukhtar. Muhammad Ikhwan dan Muhammad Badri diperintah menjalani hukuman 10 bulan dan setahun dari tarikh sabitan serta denda RM1,000. Kedua-dua mereka didakwa menceroboh masuk secara jenayah dengan niat melakukan rompakan dan sengaja mengurung 5 sekeluarga secara salah di sebuah inap desa di Desaru Bandar Penawar pada 21 Disember tahun lalu. Mereka juga diperintah menjalani hukuman 10 bulan lagi atas sebab menghalang tugas anggota polis kerana enggan membuka pintu ketika serbuan dijalankan. Di mahkamah sama, ketua geng berkenaan Muhammad Safwan dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 10 bulan atas tuduhan melakukan khianat ke atas harta benda pemilik inap desa berkenaan pada hari yang sama. Selain melakukan pencerobohan secara jenayah dan menghalang tugas penjawat awam dengan melarikan diri daripada pemeriksaan polis. Johor akan perhebat usaha kurangkan risiko penularan COVID-19 dan denggi menjelang musim perayaan tahun ini. Ini termasuk memperkasa program Communication for Behavioural Impact. Perinciannya bersama rakan penyampai Irwin Zaid di Johor. Silakan Irwin. Terima kasih. Ya, pasukan kombi akan diperkasa. Ahli komuniti digerakkan untuk meningkatkan lagi kesedaran dalam kalangan rakyat susulan trend peningkatan penyakit terlibat. Menurut Esko Kesihatan dan Perpaduan Negeri Ling Tian Sun, Johor merekodkan peningkatan kes denggi sebanyak 9%. 300 kes dicatatkan pada minggu kedua berbanding 275 minggu pertama bulan ini. Situasi itu menjadikan Johor menjadi negeri ketiga tertinggi mencatatkan kes demam denggi di negara ini. Selain kombi, 3 kawasan di negeri ini dipilih untuk program pelepasan nyamuk Wolbachia sebagai usaha mengurangkan risiko penularan denggi. Kerajaan negeri dalam tahun 2024 telah memperuntukkan RM250,000 kepada Jabatan Kesihatan Negeri Johor supaya kita dapat menggerakkan setiap pelusut dalam negeri Johor ini dan juga mengaktifkan semula kombi-kombi yang berada dalam negeri Johor supaya kita kerapkan adakan program gotong royong kerana seperti yang kita tahu cara yang paling baik untuk kita mengelakkan kes denggi itu penularan adalah cari dan musnah. Setakat ini, 33 lokaliti wabak baharu dikesan menjadikan keseluruhan 66 lokaliti berbanding 45 tahun lalu. Ini pula mengenai kes COVID-19, Ling Tian Sun memaklumkan 30 kes COVID-19 melibatkan penduduk terjejas banjir berusia antara 4 bulan hingga 60 tahun. Ke atas dikesan di Pusat Pemindahan Sementara PPS minggu lalu. Ia hasil ujian ke atas lebih 1,500 sampel. Bagaimanapun, situasi itu tidak menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di Johor. Pada hujung tahun lepas, hujung yang minggu terakhir adalah jumlah kes direkodkan ada 2,374. Dan bagi minggu pertama bagi tahun 2024 adalah kes yang direkodkan adalah jumlah kes 2024. Dan pada minggu yang kedua, iaitu baru saja lepas, jumlah kes yang direkodkan adalah 1,513. Oleh itu, kalau kita bandingkan dalam 3 minggu ini, kes menunjukkan penurunan dan juga bagi jumlah yang dimasukkan ke dalam ward juga menunjukkan penurunan. Kumulatif kes COVID-19 di negeri ini berjangkau 410,219 kes.
Daerah Kota Tinggi antara daerah paling terkesan banjir yang melanda negeri ini. Banjir sejak 7 Januari lalu mengakibatkan hakisan, kerosakan jalan dan masjid di kebanyakan kawasan sekitar panti. Jumlah keseluruhan lokasi terlibat dalam penilaian. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Panti Hasrin Hashim berkata, ia melibatkan kawasan Felda Pengeli Timur, Felda Lingyu dan perumahan berhampiran pesisiran sungai. Kita bantu untuk melancarkan proses pemulihan balik. Maksudnya dari segi kalau ada kerosakan, kalau ada perkara dari segi macam hakisan tadi, untuk supaya kita dapat selesaikan, kita pastikan kemudahan-kemudahan awam yang terlibat dapat kita bersihkan segera. Dan cuma kita risau kalau ada gelombang kedua, ketiga dan sebagainya itulah. Maknanya kita kena berjaga-jaga walaupun nampak macam air surut, tapi kita kena berjaga-jagalah sebab kalau kita tengok ramalan cuaca pun tak menentu, mungkin 2-3 hari hujan dan sebagainya. Selain hujan lebat, fenomena air pasang besar dan limpahan air dari gunung juga mengundang risiko banjir di sekitar panti. Beralih ke sukan, berada di kedudukan 30 teratas dunia tahun ini menjadi impian petinju profesional negara, Adli Hafiz Muhammad Pauzi. Atlet berusia 35 tahun yang lebih dikenali Adli Golden Boy itu menyasarkan menyertai 3 kejohanan kompetitif bagi memperbaiki kedudukannya. Beliau ketika ini menghuni tangga 200 dunia dan 39 Asia. Saya target untuk tahun 2024 ni top 30 dunia. So dapat kita top 30 dunia dan insyaAllah kita boleh mencabar petinju-petinju handalan di Amerika Syarikat. InsyaAllah saya akan menggunakan peluang yang sebaik yang diberikan dan membawa nama negara dan juga negeri Johor ke pesada lebih tinggi insyaAllah. Penghujung tahun lalu, Adli menjuarai kategori Light Heavyweight WBC Asian Continental selepas menundukkan jago Thailand Thanawat Kesiri menerusi kemenangan KO pada pusingan keempat di Bangkok, Thailand. Ia pencapaian pertamanya tahun lalu selepas 6 bulan berehat akibat kecederaan serius. Lintas langsung dari Johor berakhir di sini, kembali semula ke Angkasa Puri, Kota Media. Baik, terima kasih Irwin langsung dari Johor. Baik, saudara, tindakan pantas beberapa pihak berkuasa berjaya menghalang aliran cecair berwarna hitam mengalir ke Sungai Linggi. Aliran cecair dipercayai minyak enjin itu berpotensi untuk jejaskan operasi loji rawatan air Linggi dan mengganggu bekalan air. Badan Kawal Selia Air Negeri Sembilan terima aduan daripada Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan berkaitan pencemaran Sungai Linggi semalam. Ia dikesan berpunca daripada longkang awam di kawasan Kampung Bemban Hilir, Seremban. Susulan itu, proses pengesanan dan persampalan air dilaksana untuk siasatan. Tindakan tegas akan dikenakan terhadap pelaku pencemaran. Kita buat hari sungai, kita buat hari alam sekitar, kita buat macam-macam. Dan kita berbelanja berjuta-juta ringgit. Tetapi masih ada sikap sebegini di negara kita yang tidak harus kita boleh abaikan begitu saja. Jadi saya selalu ingatkan bahawa ini penting kerana ia melibatkan makan dan minum kita. Air minum kita adalah keutamaan kita. Beliau ditemui semasa meninjau loji rawatan air Linggi. Taman Eco Rimba dan kawasan pendakian di kawasan hutan simpan kekal Negeri Sembilan akan mula dibuka secara berperingkat mulai Sabtu ini. Menurut Pengarah Perhutanan Negeri Hamidi Abdul Halim, fasa pertama melibatkan 7 kawasan Eco Rimba dan 8 kawasan pendakian. Yang pertama saya sebut hutan simpan ni Taman Eco Rimba Tengkek, Batu Malui, di Bana, Seting Ulu, Gunung Tampin, Lengging dan juga di Pasir Panjang. Kawasan pendakian yang akan kita buka ialah Gunung Amsi, Bukit Senaling, Bukit Baginda, Bukit Batu Sawa, Bukit Batu Beras, Bukit Elam dan juga di Gunung Perajah serta Gunung Tampin lah.
Fasa ke-20 pada 3 Februari melibatkan Taman Ekorimba Ulu Bendul dan Gunung Datuk. Manakala fasa ketiga dijangka pada awal Mac depan melibatkan trek pendakian Gunung Berembun, Gunung Telapak Buruk dan Gunung Besar Hantu. Perkhidmatan Melaka River Cruise MRC percuma disedia pada 20 Februari depan dan ia bersempena cuti umum pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Negara. Orang ramai boleh menaiki MRC menerusi Jeti Muara Sungai Melaka, Taman Rempah dan Pengkalan Rama. 15 bot disedia di setiap jeti. Perkhidmatan itu akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 5 petang dan waktu rehatnya pada pukul 1 hingga pukul 2 petang. Datanya simple, kita akan sediakan untuk scan dan dia kena masukkan nama dan ahli yang dia bawa supaya rekod berapa ramai yang naik pada hari tersebut. Lebih 5,000 pengunjung disasar memanfaatkan perkhidmatan percuma itu. Pihaknya sedia tambah jumlah bot jika kehadiran pengunjung melebihi sasaran.